Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Diana di Diana Reaction 90. Okey, hari ini saya nak berbagi pengalaman pertama saya sewaktu berada di Indonesia. Dan hari ini saya nak berbagi itu pengalaman saya waktu dari Malaysia ke Indonesia, itu di perbatasan dia. Okey, kalau nak tahu stay tune di video saya. Okey, and no skip for my video. Tapi sebelum tu jangan lupa dukung channel saya dengan like, share, komen dan subscribe channel saya, kerana semua itu adalah free. Okey. Okay guys, pengalaman pertama saya pergi ke Indonesia. Okay, pertama-tama kalau kita nak pergi ke Indonesia, yang harus kita ada iaitu pasport Malaysia kita. Okay, pasport kita harus ada sebelum kita nak pergi ke perbatasan Indonesia dan Malaysia. Okay, pasport tu saya buat macam sebulan sebelum saya nak pergi. Okay, saya pergi ke sana sebelum COVID-19. Okay, sebelum tu saya buat pasport saya. Saya buat pasport untuk 3 tahun, iaitu RM100 duit Malaysia. Okay, 1 jam dah jadi dah, sekejap je, tak lama. Lepas tu apabila dah siap semua, sebulan lepas tu saya pergi ke Indonesia melalui jalan Aruk. Bukan Aruk, melalui jalan Entekong, dia orang cakap nama tu Entekong, iaitu perbatasan Sarawak dan Kalimantan Barat, Indonesia. Okey, pengalaman pertama saya pergi ke sana iaitu saya dari tempat saya sekarang, dari rumah itu pergi ke Aruk, pergi ke Entekong. Okey, dari tempat saya ke Entekong tu memakan masa macam 8 jam. Okey, saya dari sini malam dan sana saya sampai subuh. Okey, sampai saja di Entekong tu subuh, kita tak boleh terus masuk ke perbatasan dia. Kita tunggu sampai dia buka gate dia. Okey, gate sana buka jam 7 pagi. Okay, dah gate tu buka jam 7 pagi baru kita boleh masuk ke perbatasan. Tapi sebelum ke perbatasan, kita akan diperiksa dulu di perbatasan Malaysia, iaitu kita punya Entekong Malaysia lah, macam tu di Malaysia. Okay, diorang di Malaysia ni diorang akan cek kita punya IC, pasport apa semua, dan diorang akan tanya kenapa kita nak pergi ke Indonesia dan kenapa, apa hal, diorang akan tanya semua di perbatasan Malaysia ni ya. Okey, waktu tu saya ditanya saya pergi ke sana, saya nak buat apa semua. Okey, saya cakap saya pergi ke sana nak pergi tempat kawan, silaturahmi, sebab waktu tu pun saya memang bersama dengan kawan saya. Okey, saya pergi ke sana, saya nak merasakan hari raya saya macam mana, sebab saya pergi sana pas bulan puasa. Okey, mungkin ada dalam masa 3 jam saya di perbatasan Malaysia ni. Dia orang macam tak nak je lepaskan saya pergi ke Indonesia, sebab saya seorang perempuan ke. Okey, lama dia orang tanya, mungkin dah lama sangat. Lepas tu saya tanya, apa lama lagi ke dia orang tahan saya? Dia orang tahan saya nak 3 jam. Dia orang macam ragu-ragu nak lepaskan saya pergi ke Indonesia sendiri dengan kawan saya, sebab saya kan perempuan. Jadi cara untuk melepaskan waktu itu diorang nak bercakap dengan orang tua saya, nak bercakap dengan ibu ataupun bapa saya, baru diorang nak lepaskan saya pergi ke Indonesia. Okey, lepas tu diorang cakap dengan orang tua saya, itu ibu saya. Diorang telefon ibu saya, diorang tanya betul ke saya dah dapat izin daripada orang tua saya kalau saya nak pergi ke Indonesia. Okey, ibu saya jelaskan semualah. Okey, saya dah izinkan anak saya, dia pun dah minta izin dari saya. Jadi lepas itulah baru saya boleh pergi ke perbatasan di bahagian Indonesia dia. Sebab di bahagian Malaysia saya dah dapat 3 jam dah lekat dekat situ. Habis diorang cakap dengan orang tua saya, ibu saya, baru diorang lepaskan saya, izinkan saya dan percaya kalau saya pergi atas izin orang tua. Okey, apabila dah lepas dah 3 jam di situ, dah cek barang apa semua okey. Jadi step yang kedua, saya di perbatasan Indonesia. Di Indonesia ni pula tak lama, sekejap saja. Diorang tidak mempersulitkan kita, senang, simple saja. Diorang cek kita punya pasport, diorang scan kita punya mata, diorang minta cop jari kita. Dia minta semuanya sekali lah ya, bukan cuma macam kita biasa cuma satu ataupun yang ni kan. Tapi kalau diorang saja dia minta semua waktu tu. Habis diorang scan mata kita, dah selesai macam tu je. Jadi lepas tu terus kita dah boleh masuk ke Indonesia. Jadi kalau di Indonesia ni diorang tak mempersulitkan kita, diorang habis scan mata apa semua dah okey, simple. Dah kita dah boleh masuk ke Indonesia. Okey, saya dah masuk ke Indonesia.
saya dah lepas semua, dah cop pasport apa semua dah okey. Jadi saya harus balik lagi sebelum pasport saya mati, iaitu sebelum 1 bulan. Okay, apabila saya dah sampai di Indonesia, hal yang pertama yang saya rasa memang betul-betul ramai sangat orang tu, iaitu diorang tempat penukaran duit tu memang banyak sangat. Jadi kita tak payah nak pening-pening kepala nak cari tempat tukar duit atau apa. Jadi diorang akan tawarkan kita untuk menukar duit Malaysia ke Indonesia, ataupun yang duit Indonesia ke duit Malaysia. Jadi senang sangat kalau masalah penukaran duit dia. Okay guys, kalau masalah kita nak makan di perbatasan ni, kita bebas. Kita nak pakai duit Malaysia boleh, kita nak pakai duit Indonesia, duit rupiah pun boleh. Diorang terima. Diorang, kalau duit Malaysia diorang akan totalkan berapa, kalau kita nak bayar duit Indonesia pun diorang akan totalkan berapa kita punya makan tu. Jadi kalau masalah makan di perbatasan ni okey, duit Indonesia dan Malaysia semuanya diorang boleh terima. Dia tak memilih walaupun berada di Indonesia mesti duit Indonesia, tak, diorang boleh terima. Kalau di Indonesia, di perbatasan Indonesia Malaysia ni, diorang boleh terima duit Indonesia apa Malaysia. Jadi kita agak permudahkanlah kita punya perjalanan ni, jadi tak pening-pening kepala. Jadi simple, senang sangat kalau kita nak pergi ke Indonesia. Okay, apabila kita dah lepas di perbatasan, dah lepas makan semua, hal pertama yang saya lakukan adalah tukar SIM card. Kerana SIM card saya dah tak dapat pakai kalau di sana. Boleh pakai tapi kalau biaya cas dia memang mahal. Saya pernah aktifkan waktu tu, Maxis saya masih aktif. Saya dah berada di Indonesia. Saya memang belum jauh dari perbatasan lah, tapi saya dah berada di Indonesia. Maxis saya memang masih aktif, tapi kalau kita nak telefon di Malaysia lagi, memang biaya cas dia memang sangat mahal sekali. Jadi lepas tu saya terus tukar SIM card. Tapi waktu tu saya beli SIM card, diorang tak banyak tanya. Diorang tak minta banyak, diorang cuma tanya pasport apa. Okay, dah macam tu je. Lepas tu waktu tu saya beli SIM card Simpati, kalau tak salah saya, dia warna merah. Saya beli SIM card Simpati. Okay, saya terus pasang, dah boleh guna dah. Jadi simple sangat, jadi tak pening-pening kepala. Kalau sana tak payah tunggu lama-lama. Kita pasang SIM card, terus dah boleh pakai. Okay, apabila saya dah selesai semua masalah SIM card, pasport apa semua dah okey, saya pertama-tama saya jalan di bahagian kota Pontianak dulu, di tempat-tempat kawan saya ya. Saya jalan-jalan dekat sana, pergi-pergi dekat tempat-tempat yang macam saya dah kenal orang dia, dah janji dah nak jumpa dekat tempat ni, dekat tempat ni. Tinggal diorang bagi di Google Maps saja. Lepas tu apabila dah jumpa semua apa di sana, saya mungkin ada macam 1 minggu di kota Pontianak. Saya dah ada 1 minggu di Pontianak. Apabila dah 1 minggu di Pontianak, saya pergi ke Sambas, tempat kawan asli saya di dekat sana. Okey, dekat sana saya dah di Pontianak ke tempat kawan saya di Sambas. Memakan masa dari jam 7 pagi tu, sampai jam 7 malam. Baru saya sampai di rumah dia di bahagian Sambas. Terlebih jauhnya sangat ya. Saya dah macam mabuk juga dah dalam van tu. Waktu tu pertama kami nak pakai bas, tapi bas tu macam dah penuh sangat. Sebenarnya diorang cakap boleh tambah lagi, kalau nak duduk kat atas tu boleh. Tapi agak bahayalah diorang cakap macam tu. Tapi saya tak berani lah, sebab diorang cakap kalau bas ni banyak sangat berhenti. Jadi saya takut mabuk sebab saya tak tahan. Jadi saya memilih untuk pakai van. Kalau di sana van tu diorang panggil private. Jadi van tu waktu tu saya bayar tambang van tu, saya catat dengan kawan saya. Saya catat sebab saya tak nak van tu singgah ke mana-mana dulu, sebab saya masih mabuk dalam perjalanan jauh tadi tu. Okay, dari catat van tu kami catat RM300,000 dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Sampai ke rumah dia RM300,000. Okay, saya masuk lewat Entekong, balik lewat Aruk. Saya balik pakai jalan Aruk. Kenapa? Kerana ternyata rumah kawan saya ni tak jauh sangat dari Aruk. Sebab kalau kawan saya pakai jalan Entekong, dia memakan masa macam jam 7 pagi sampai ke 7 malam lagi baru sampai. Tapi kalau dari rumah dia menggunakan jalan Aruk, sekejap saja, dari jam 7 pagi, jam 12 tengah hari dah sampai di perbatasan Aruk. Jadi sebab tu saya masuk pakai Entekong, balik dia pakai jalan Aruk. Tapi sama-sama boleh cop, masih diterima. Boleh, dia orang cakap tak ada masalah, okey je. Yang penting kita tak lebih daripada sebulan.
Okay guys, itu adalah pengalaman pergi dan balik saya. Jadi kalau korang nak tahu video lain lagi, jangan lupa stay tune to video saya. Okay, and skip for my video. Dan terima kasih kerana telah menonton video saya. And thank you for watching my video. Assalamualaikum semua, bye bye.